Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna fahma. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Besar Tuan Imam Ustaz Zul, Ustaz Adli dan pegawai masjid yang sempat hadir bersama pada pagi ini. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Tuan Haji Zainul Azim dan seluruh bersenjatan kuasanya yang sempat hadir bersama pada pagi ini, pimpinan-pimpinan masyarakat, pengurusi-pengurusi surau dan jawatan kuasa yang sempat hadir bersama, kaum ibu, kaum bapa, cikgu-cikgu, tuan guru, hadirin hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini pada kuliah kita yang telah lama kita tangguhkan kerana SOP-nya PKP yang telah pun ditetapkan. Jadi Alhamdulillah dapat kita bersama pada pagi ini. Jadi insyaAllah pada hari ini kita lihat pada bab yang seterusnya, iaitu zikir ketika mana hendak masuk ke dalam tandas. Ya, itu kita dah tengok dah keluar daripada rumah, ya. Terjaga dan keluar daripada rumah. Terjaga dan keluar daripada rumah. Hari ini kita lihat zikir ketika mana kita hendak masuk ke dalam tandas. Diriwayatkan di dalam As-Sahihaini. Sahihaini ni maksudnya sahih, dua sahih. Dua sahih ni apa? Dua sahih ni ialah Bukhari dan Muslim. Dua sahih. Jadi nak pendekkan dia orang panggil Sahihaini. Tu kadang-kadang kalau tuan-tuan dengar orang panggil ya dua sahih, ya. Dia panggil Sahihaini. Saya tuliskan supaya faham, ya. Sahihaini. Tu Sahihaini, ya. Sahihaini itu maksudnya merujuk kepada dua kitab besar yang sahih, iaitu Sahih Bukhari satu, Sahih Muslim satu. Ya, kedua-duanya ni dihimpunkan menjadi Sahihaini. Ya, Sahihaini. Kalau satu sahihun, sahih kita panggil, kan. Jadi kalau kedua-duanya sahih, Sahihaini. Okey. Jadi apa yang jadinya? Dia katanya bahawa dalam kitab Sahihaini, iaitu dalam dua sahih, iaitu Bukhari dan Muslim, daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW ketika mana Nabi baginda masuk ke dalam tandas, maka baginda akan membaca Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika. Kan saya kata tadi sebelum ni, kalau kita minta sesuatu, Allahumma inni as'aluka. Kalau kita berlindung daripada sesuatu, biasanya Allahumma inni a'udzubika. Ada doa kat situ, kan. Ya, waktu ini waqshif annal bala wal waba tu adalah lebih kurang lah. Ya, tapi kalau biasanya perlindungan Allahumma inni a'udzubika ya, a'udzubika. Kadang-kadang kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ini macam-macam lah. Habis maksudnya, kalau minta perlindungan, otak kita ni dah automatik kata Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, khubuthi itu maknanya cemar lah, kotor, ya, hina, buruk, ya, buruk, al-khubuthi wal khaba'ith, ya, iaitu jin jantan dan juga jin betina dalam bahasa mudahnya, ya, yang buruk iaitu jin jantan dan jin betina. Jadi tak adalah Nabi itu kurafat, ya. Nabi SAW pun sendiri dah bagi tahu pada kita dalam tandas tu ada jin. Ya, kita panggil gangguan, Nabi panggil itu jin, ya, daripada jin jantan dan juga jin betina. Okey. Kami meriwayatkan di dalam kitab As-Sahihaini dengan lafaz Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia tambah bismillah aja. Ya, iaitu dia tambah bismillah.
Sebab orang Islam ni, sebelum ni kita dah tengok dah, semua benda yang kita buat, ya, semua urusan yang kita lakukan bermula dengan bismillah. Nah, itu kita orang Islam. Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Mana-mana perkara ataupun urusan yang tidak dimulakan dengan membaca bismillah, maka pahalanya kurang ataupun terputuslah keberkatan dia tu. Jadi apa-apa pun, maka sebahagian ulama dia tambah bismillahi a'udzu bikalimatillah ataupun bismillahi Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tamma, bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Okey. Tapi baca yang saya punya tadi boleh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq boleh. Seangkatan lah tu, sama. Ya, syarri ma khalaqa. Syarri ma khalaqa ni maknanya mana benda ciptaan, mana benda makhluk yang jahat tu kita minta dijauhkan. Tak ada sebut jin ke apa benda pun lah, binatang ke yang ada dalam tu yang jahat. Jahat ni maknanya dia nak buat jahat dengan kita lah, mendatangkan mudarat kepada kita lah. Maka malam tadi saya tengok National Geographic tu, ya, kampung tu aja 1 tahun 1,400 orang mati kena baham dek rimau. Kan, pukul 8 malam je orang kampung tu dah tak keluar lah. Duduk dalam rumah pun rimau cari. Duduk dalam rumah pun rimau cari, tuan-tuan. Bayang, rimau boleh memanjat tu. Rimau apa, singa boleh manjat sampai tingkat 2. Handal tu. Kan, jadi punya handal. Jadi kita ni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh. Ya, bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Tu pun boleh kita baca. Majoriti orang kena, orang stroke semua bilik air. Majoriti lah. Ya, ada tempat lain tapi majoriti. Tak kira imam ke, tak kira apa, bilik air juga. Biasa majoriti lah. Ya, majoriti. Sebab tu minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sitrun, ya, sitrun ni apa dia? Sitrun ni makna bidai ataupun dinding penutup, ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Ya, pendinding daripada pandangan jin dan juga aurat anak Adam itu, ya, iaitu idza dakhalal kanif, apabila dia masuk ke dalam bilik air ataupun kanif. Kanif ni bilik air yang pada Arab tu yang terbuka tu lah. Ya, macam kita ni tertutup, kita panggil mirhab ataupun, ya, yang tertutup, yang terkepung. Ya, tempat kat Arab sana dia buka gitu, dia terdedah. Ya, jadi maknanya itu kanif ay yaqulu bismillah. Orang yang nak jaga badan dia bila kat rumah buka baju baca bismillah. Itu paling pendek lah tu. Ya, bismillah kita baca. Bismillah, ada yang kata bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ya, ataupun bismillah pun memadai. Sebenarnya zikir lah sebenarnya. Ya, kita buka baju tu baca bismillah, buka seluar baca bismillah, telanjang bulat baca bismillah, atas katil semua bismillah lah. Ya, masuk bilik air semua baca bismillah. Orang tengok aurat kita, tuan-tuan, ya. Orang tengok aurat kita. Tak semestinya orang, ya, manusia, ya, sama dengan kita, dan kadang makhluk-makhluk Allah ni. Ya, jadi sebab tu kena sentiasa jagalah aurat ni. Mandi telanjang salah ke ustaz? Mandi telanjang pokok kat kau lah. Ya, pada saya mudah je. Tak ada, Islam tak ada kata haram mandi telanjang, tak ada kata tak boleh. Angkat wuduk telanjang pun boleh, tapi bukan di masjid. Kan? Di rumah bilik air boleh. Kan? Okey, kalau di masjid tu nazir akan selesaikan lah. Kan? Kan? Jadi kita pandailah. Kan? Macam mana? Jangan buatlah. Maknanya hukum dalam Islam tu, yang benda tak ada kata haram, kita tak kata haram.
Benda yang tak ada kata harus, kita tak ada kata harus. Cuma kita malulah dengan Allah tu kan. Tapi malu-malu kita dengan Allah Ta'ala pun tengok jugalah. Tak boleh nak kata apa. Ya, yang pandangan Allah ni tak boleh dihijab kan. Jadi kita pakai baju pun super telanjang ya. Betul tak? Tapi maknanya nak bagi tahu dalam Islam tak ada kata tegahan ya. Awak tak boleh ni. Sebab tu dalam rumah tuan-tuan nak pakai apa pun orang tak boleh komplain. Awak ni imam kat masjid pakai jubah, sampai rumah ni pakai sependa yo. Kata pun tak malu kau ni. Dah jadi imam lah, imam satu lah. Itu hari imam tiga. Imam tiga tu tak apalah. Ni makin naik pangkat makin pendek lah seluar kata. Kan tu. Jadi korban. Sebenarnya dalam rumah tak ada masalah. Dalam rumah tak ada masalah. Ya, telanjang pun dalam Islam tak ada siapa nak tegah. Tapi dalam rumah. Sebab tu kita ni kalau lalu rumah orang jangan tengok. Tengok luar je tuan, tengok luar je. Kalau yang telanjang tu mesti dari kat luar tu boleh tegur. Kan kau nak telanjang dalam rumah cakap, apa lah dalam apa ni kan. Tapi dalam rumah kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan cerita kat luar, hukum haram. Tuan-tuan dah buka aib orang. Tak boleh. Dalam rumah orang tuan-tuan nampak jangan. Sebab tu kalau orang jemput kita datang rumah, bila dah masuk dalam rumah dia tu tuan-tuan kan pandang mata tu melilau, mendelit-delit pun ya. Kan mata tu dah melilau tu tuan-tuan kan, kalau ternampaklah anak dara dia ko apa ko ya, aurat terbuka apa semua tuan-tuan kan, tak boleh cerita kat luar. Haram hukum. Itu dalam Islam. Sebab itu tu zon haram tu. Ya, tuan-tuan tak boleh cerita kat luar. Ya, diam aje. Ya, jangan cerita. Kalau buka khianatlah. Ya, tu. Benda luar tuan-tuan boleh ambil tindakan. Sebab tu maksiat ni bila zahir saja. Dalam rumah tuan-tuan jangan cari. Bila dia zahir, dia keluar daripada rumah tu, maka tuan-tuan kena ambil tindakan. Ya, tu dia. Dalam rumah tu tak boleh kata apa lah. Jadi kita doalah supaya orang jangan buat maksiat dalam rumah tuan-tuan ya. Kita doa supaya orang jangan buat maksiat di mana saja pun ya. Kalau boleh kita takut kepada Allah SWT. Jadi maknanya paling tidak baca bismillah. Okey, itu paling pendek lah tu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan alasan sanadnya tidak berapa kuat. Ya, telah berlalu penjelasan kami bahawa hadis dhaif dapat digunakan sebagai dasar bagi fadail amal. Ya, para sahabat kami menyatakan zikir ini dianjurkan untuk diucapkan baik ketika masuk ke dalam sesuatu bangunan maupun ketika berada di tengah-tengah padang pasir dan sebagainya. Maknanya walaupun hadis ini sanadnya tidak berapa kuat, ya, iaitu yang baca bismillah ni tadi ya, ketika membuka pakaian dan sebagainya, tetapi fadail hadis dhaif sekadar untuk kita beramal boleh. Contohnya banyak orang beramal sunat ya, amalan-amalan dalam bulan Rejab ini pun banyak hadisnya dhaif ya. Ada juga hadisnya palsu ya, tapi dhaif ni kategori hadis juga ya, cuma sanadnya lemah. Boleh amal tidak? Hukumnya masih lagi boleh beramal, tetapi tidak boleh dijadikan hujah. Hujah ni maknanya sebagai sumber hukum lah. Kita nak beratkan hukum tu tak dapat lah ya. Nak katakan benda tu wajib ke sunat ke susah ya. Tapi untuk beramal sendiri itu boleh pakai hadis-hadis dhaif ini, kerana selemah-lemah hadis pun dia masih lagi sebuah hadis. Tu dia. Walaupun darjatnya dhaif, dia masih lagi kategori hadis. Ya, kalau kata hadis tu dihukumkan sebagai hadis yang pelik ataupun hadis yang bukan hadis, mana itu sudah tipu. Itu bukan hadis lagi. Ya, paling lemah dia dhaif. Paling lemah lah tu. Paling tinggi sahih. Ya, tu hasan. Kemudian dhaif. Sampai dhaif tu kira dah paling rendah lah tu. Kalau ada bawah daripada tu, maka tak payah ikut. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Mungkin itu amalan ulama. Kalau amalan ulama boleh buat ya, amalan ulama boleh. Tetapi nak berhujah, nak sandarkan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu tak boleh. Tak boleh berdusta atas nama Nabi
Jangan kita letak. Kalau tak yakin, cakap. Ada orang cakap, saya pernah baca, itulah. Tapi jangan sandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak sebut nama Nabi ni, kena confirm betul-betul. Contohnya, ya, doa silahul mu'min. Dia bukan silah, ya. Silah ni lain. Silah ni soleh. Ya, tu ada dua tu. Satu silah, satu lagi silahun. Tu. Atas tu silah. Ya, silah tu mana soleh. Bawah ni silah. Silah ni senjata. Ya, tu. Doa silahul mu'min. Bila kata silah ni, ada dalil tak? Ada. Hadis riwayat Hakim. Contoh gitu kan. Ada disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya, doa huwal ibadah. Ada. Contohnya kan. Jadi ingatan kena kuat sikitlah. Sebab tu tuan-tuan guru kita dulu, mereka kalau mengajar, bukan mereka ni tak handal hadis, handal, tapi takut. Dia takut nanti kalau sebut disandarkan kepada Nabi, takut nanti Nabi marah, ya, maka dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Jadi itu dia. Jadi tengah muda-muda macam ni bolehlah sebut. Oh ni imam ni. Bolehlah tuan-tuan kan, action sikit. Besok saya dah 60, 70 pun tak ingat dah. Kan, insya-Allah ya, tuan-tuan. Jadi maksudnya macam itulah. Jadi sebab ia juga berkaitan dengan ingatan juga. Ya, kena dengan ingatan tuan-tuan ya. Jadi kena jagalah. Ingatan kena jaga. Okey, kemudian yang terakhirnya iaitu Nabi SAW ketika mana masuk ke dalam bilik kecil ataupun ruang untuk dia buang air lah. Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisi. Sama lebih kurang maksudnya. Ar-rijsi sama dengan al-khabith. Ya, an-najisi sama dengan mukhbith. Samalah. Lebih kurang sama. Ya, lebih kurang sama tuan-tuan. Najis, rijsi. Rijsun tu najis lah, kotoran. Sama juga tuan-tuan ya. Sama juga. Asyaitanir rajim sama. Okey, kedua-duanya tu sama. Okey, jadi itu untuk pengajian kita. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ya, dalam bab ni. Apa ni, kita masuk larangan berzikir di dalam tandas. Ya, apa zikir yang tak boleh? Semua zikir tak boleh. Berzikir dalam hati boleh. Ya, tuan-tuan ni orang kuat zikir kan. Ya, bila tuan-tuan kuat zikir ni, kita fahamlah. Di dalam jamban tu macam itulah. Jadi maknanya kalau hati tu berzikir, ulama semua sepakat boleh. Kalau hati kita berzikir dalam tandas, ulama semua sepakat harus boleh. Tapi ketika mana dizahirkan, zahir ni maknanya muncul di lidah ke, di tangan dengan anggota dan sebagainya, maka di sana ya adalah hukum khilaf. Ya, ada khilaf tuan-tuan. Tergelincir kau ustaz, saya sebut nama Allah. Tergelincir saya sebut nama Allah. Tu hal-hal lain. Tergelincir sebut nama Allah, apa semua nama Allah dan sebagainya, terkejut. Sebut nama Allah, sakit meneran. Tak lopeh-lopeh, sebelit sampai mencakar dinding dan sebagainya. Lepas tu baca doa. Allahu Akbar, menjoget dalam tu, mengerang dia. Ya, Rabbi yassir wala tu'assir ya Karim, dia kata. Benda tak mau keluar, maka dia bacalah selusuh tu lah. Dia baca selusuh tu tuan. Dia minum air pipe dalam jamban tu. Dia pun baca, ya Allah Tuhanku, mudahkan ya Allah, Rabbi yassir wala tu'assir ya Karim, Rabbi yassir wala tu'assir ya Karim. Kan? Ya, kemudian ataupun sempit pun dia pun baca doa yang dipetik daripada ayat Quran. Inna fatahna laka fatham mubina, dia kata. Ya Tuhanku, bukalah ya Allah. Contohlah, benda tak terbuka, minta buka.
macam mana hukumnya? Itu kalau muncul benda-benda mendatang ataupun darurat ataupun benda-benda yang yang orang kata memaksa kita menyebut nama Allah, itu diharuskan. Okey, itu diharuskan. Yang tak boleh ni, yang haram ni saja-sajalah. Saja-saja. Macam kita dah sakit tak boleh apa kan. Kita dah sakit tu tak boleh kata apalah. Okey, banyak tuan-tuan ya kes-kes macam tu. Kadang-kadang syaitan ni dia tahan, kadang jin ni dia tahan kita punya ni. Ya, telinga kita pun kadang-kadang tak sakit apa pun, pergi jumpa doktor tak sakit. Jin duduk dalam tu. Kan, kita tiup dalam telinga tu dia keluar. Ada juga kes-kes macam tu. Kan, nak kencing tak lepas. Kan, kita tiup, macam mana nak tiup tu? Takkan nak bengkokkan badan kita macam tu kan. Bukan panjang pun nak. Macam mana? Bacalah doa. Kan, baca doa. Tu hukum boleh. Ya, tapi kalau saja-saja suka-suka tak boleh. Suka-suka nak tunjukkan iman kita tu hebat, suka-suka nak apa semua, nak bernasyid-nasyid, ya, macam cikgu galakkan minggu lepas apa tu kan, baca apa ni, nazam taubat, ilahi lastulil firdausi dalam jamban, itu tak boleh kan. Kan itu tak boleh tuan-tuan ya. Itu tak boleh. Okey, jadi ada apa soalan cikgu? Okey. Cuba soalan. Awal ada wang masa tadi kubang. Bukan senang dapat. Dulu bila tak soalan. Tak soalan. Boleh. Saya kata sahabat saya ini, ya, negur saya, bukan semua yang ada ni suka je soal, dia ada soal, bukan semua suka, ada yang tak suka, belakang semua, sebab mereka nak bagi, akan datang satu orang saya, dia punya tidak suka. Jadi bermula dalam episod ikhwan itu, episod sahabat saya ini menegur saya. Kadang-kadang saya mencabar saya daripada berisik ini hingga surau haji dia. Ampun. Jangan tu. Itu bukan di mana. Bagaimana? Soalan saya ingin kita jawab semuanya sama. Adakah saya kemukakan pertanyaan ini merupakan satu sedekah? Itu je kan? Dahsyat lah. Okey, tuan-tuan ya, tu soalan dia lah. Soalan dia ialah, soalan dia tu adakah dianggap sebagai sedekah? Ya. Okey tuan-tuan ya, saya tak boleh nak kata apalah. Itu terpulang pada masing-masing lah. Kadang-kadang saya pun pergi kuliah pun, ya, kita syukur juga kadang-kadang ada orang soal. Ya, kurang-kurangnya bila soal ni dia ambil kita punya attention lah. Ya, perhatian kita. Kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita tahu. Kadang-kadang kita tak tahu, malu nak tanya. Ada orang, kebetulan Allah gerakkan orang tanya. Ya, kadang-kadang terpulanglah pada tu. Ya, dalam Islam tak ada masalah. Memang betul lah dalam Quran, ya, apa semua banyaklah tentang soalan ni. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Memang betul. Memang ramai, bukan kata haji je. Boleh kata ramai manusia ni memang ada budaya suka bertanya. Ya, suka bertanya tuan-tuan. Tetapi dalam bab ini ialah bertanya tentang hal-hal keilmuan, ya, hal-hal berkaitan dengan hukum hakam dalam masyarakat dan sebagainya. Ya, maka sudah tentulah pertanyaan itu memberikan manfaat.
Ya, kan sebaik-baik manusia, Nabi SAW kata sebaik-baik manusia ialah manusia yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Iaitu manusia yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Hidup dia tu, kehadiran dia tu memberi kesan kebaikan kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling dia. Jadi kita bersandarkan kepada hadis tersebutlah. Ya, jadi maknanya soalan-soalan macam itulah. Kan, tapi mungkin sampai hari satu esok kalau cikgu tu dah tak ada benda nak soal, kan, semua dah tahu, dia pun takkan nyoal tu agaknya, kan. Sebab kita tengok soalan pun kadang-kadang luar daripada kita punya, kan, pelajaran. Maknanya benda ni berkaitan dengan hidup, berkaitan dengan suasana dan sebagainya. Jadi kalau kata benda tu mendatangkan manfaat yang banyak kepada kita, tak apalah, tak ada masalah. Saya pun tak ada masalah, tuan-tuan, kan, sebenarnya. Sebab tu kuliah saya ni sebenarnya mana-mana pergi pun dia pendek sebenarnya. Saya akan buka sesi soal jawab, kan. Saya pendek, kan, pendek, kemudian buka sesi soal jawab. Dia biasalah. Okey, jadi saya anggap dan banyak dalil-dalil dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi bahawa benda yang mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin muslimat ini dianggap sebagai sedekah. Termasuklah menyingkirkan barang berbahaya daripada jalan, menganjurkan kebaikan, nahi mungkar, itu semua dianggap sebagai sedekah. Itu dah. Okey, kalau tak ada apa-apa, cukup takat ni. Ampun maaf daripada saya, terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.